سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سد لساني واهد قلبي بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat diberi peluang untuk menyambung lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada fasal berkaitan dengan solat jenazah, as-salatu 'alal mayyit. Kita berhenti pada mendefinisikan pendefinisian bagi orang syahid. Muka surat 137. Muka surat 137 terjemahan bahasa Melayu ni. Situ tak? Wa huwa man mata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nuskah Indonesia tu siapa tu? 378. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa huwa man mata fi qitali kuffarin aw kafirin wahidin qabla inqidaihi wa in qutila mudbiran bisababihi al-qitali ka'an asabahu silahu muslimin akhara khata'an aw qatalahu muslimun ista'anu bihi aw taradda bi bi'rin hala qitalin aw juhila ma mata bihi wa illam yakun bihi atharu damin. Kata penterjemah dia mana ni? Orang mati syahid. Sekarang ni dia nak takrifkan syahid dunia ni. Siapakah dia syahid dunia ni? Orang yang mati dalam perang ni apa dia? Dia adalah orang yang mati pada memerangi kufar atau seorang kafir sebelum selesai perang. Mati sedang dalam keadaan perang. Sekalipun dia dibunuh sedang dia berundung dengan sebab perang. Mati dengan sebab perang, seperti mengenainya senjata orang Islam lain tanpa sengaja, atau membunuhnya orang Islam yang kufar menjadikan dia bantuan, atau terjerumus ke dalam telaga ketika perang, atau dijahilikan apa yang menyebabkan dia mati, sekalipun tidak ada padanya kesang darah. Sekarang ni pengarang akan sebut ciri-ciri orang yang dianggap sebagai syahid dunia. Tak kiralah dia syahid dunia saja atau syahid dunia akhirat, kerana hukum yang berkait dengan tak perlu mandi, tak boleh sembahyang ialah bagi orang yang syahid dunia, orang yang mati dalam peperangan ni. Maka dia akan detailkan siapakah orang-orang ni. Cukup ciri itu barulah dia tak perlu mandi dan tak perlu sembahyang. Katanya wa huwa man mata fi qitali kuffarin, iaitu orang yang mati pada peperangan orang kafir. Kuffarin au kafirin wahidin. Kufar jamak kepada kafir, orang-orang kafir ramai, ataupun kafir seorang pun apa tak. Dia disuruh untuk memerangi seorang kafir. Jadi orang tu hebat, dia seorang perang. Orang kafir tu seorang katalah. Tak apa. Jadi tak mesti ramai. Itu maksudnya.
qitali kuffarin au kafirin wahidin, ataupun seorang kafir saja pun, kalau perang walaupun dengan seorang kafir tapi dia peperangan yang disuruh oleh hakim waliul amri, pihak pemerintah, maka orang tu juga dikira syahid fi sabilillah. Mati tu qaid yang pertama dia kata, ataupun qaid berapa dah, kedua lah kiranya, qabla qidaihi, sebelum selesai perang. Maknanya sebelum selesai peperangan itu habis, dia mati dalam tempoh peperangan. Itu maksud dia, mati dalam tempoh peperangan. Qabla qidaihi au qutila mudbiran, ataupun orang itu mati dibunuh hal keadaannya berpaling. Berpaling mana? Dia berundur. Dia berundur. Okey. Tetap dinamakan mati syahid. Contoh, takut nampak orang ramai tengah perang ni, nampak orang sekarang ramai, dia pun berundur balik. Dalam keadaan berundur tu orang tembak dia, mati. Hukumnya masih dikira syahid dunia. Okey, sebab berundur tu pula, hak tu tawalli yaumaz zahfi, berpaling daripada medan perang tu. Hak tu isu lain tu. Itu isu dosa lain tu. Andai kata dia berpaling daripada medan perang, itu dianggap salah satu daripada dosa besar. Sab'i mubiqat, dosa-dosa besar. Isu lain tu. Tapi dari segi pengkategorian, dia itu dikira syahid fi sabilillah, syahid ma'rakah lah kita panggil, syahid ma'rakah. Dia terlibat dan mati dalam keadaan masa perang. Walaupun masa dia nak mati tu bukan dia perang lah kejap tu, nampak ramai pun tembak cuk perut. Cuk perut tembak, kena panah dia orang. Nampak tak? Kena panah dia orang. Maka ghayah dikira sebagai mati, dikira syahid ini walau wa in qutila mudbiran, walaupun dia dibunuh dalam keadaan dia berpaling. Dia berundur Dia berundur ni kalau dengan arahan, kalau dengan kita kata untuk menyusun strategi, dengan arahan kita kata ketua perang, itu tidak dosa tu. Itu tak dosa. Dia panggil karron. Karron ni maknanya berundur untuk tujuan susun balik strategi. Kalau farron, kalau berundur kerana lari, tu tak boleh lah. Bisababihi, dengan sebabnya al-qitali, dengan sebab peperangan. Dia mati kerana sebab peperangan, bukan sebab lain. Kalau mati kerana heart attack heart attack mati, dia dak sihat dah contohnya, atau mati kerana covid. Itu lain tu. Dia mati kerana sebab perang. Mati kerana sebab peperangan. Katalah ikut pergi perang tu kena covid situ. Nauzubillah lah, minta jauh lah, afanallah. Jadi kena, tapi kenapa? Kena mati kerana covid dah. Dak angkat senjata apa-apa lagi, rebah dah dia. Tu dak dikira lah. Sebab tu dia kait dengan bisababihi ay qitali. Kaan, ni tamsil, contoh mati kerana sebab perang. Kaan asabahu silahu muslimin akhara khata'an, seumpama dia terkena senjata orang Islam lain salah. Dah tengah perang contoh panah lah. Kalau perang jarak dekat ni mungkin kadang kena juga. Kalau terbidah senjata tu, kena sains sendiri mati. Nampak tak? Jadi mati dia, siapa bunuh? Orang Islam sendiri bunuh. Akhirnya mati juga, syahid juga tu. Ataupun panah dia nak lari macam tu. Contohnya tentera Islam serang, tiba-tiba ketua tentera kata, okey, kau apa ni, orang panggil apa ni, musyah. Istilah musyah. Tak tahu ni kalau tak ada orang askar sini. Awak bahagian, awak serang dengan pedang. Nak pakai pedang, pistol ni. Okey, berundur belaka sebab nak tembak jauh ni. Nak tembak dengan, kalau zaman dulu tembak dengan panah.
Nak panah ni, takut kena. Akhir bunuh, lambat dia. Lambat jadi bukan nak tunggu dia seorang. Nampak tak? Jadi musuh mari dah nak tunggu ke dia habis ya. Tembok mati. Mati dengan senjata orang Islam sendiri. Dikira mati syahid juga. Nampak? Itu maksud dia. Ka'an asabahu silahu muslimin akhara khata'an au qatalahu muslimun ista'anu bihi, atau membunuh akannya siapa bunuh? Orang Islam. Orang Islam mana? Sifat. Orang Islam yang orang kafir jadikan buat dia sebagai pertolongan. Orang kafir minta pertolongan dia. Kita panggil apa ni? Mata-mata, spy. Jasus. Orang Islam tapi tali barut kepada orang kafir, musuh. Dah. Jadi dia Islam lah. Islam zahir lah kita kira, dalam hati kita tak tahu. Jadi orang Islam ni, orang kafir guna dia untuk sebagai tali barut dia, untuk kumpul maklumat, untuk apa? Dia kena bunuh oleh orang Islam. Dikira mati syahid juga. Nampak tak? Dikira mati syahid juga. Au taradda bi bi'rin hala qitalin, ataupun orang tadi jatuh, taradda ai saqata, jatuh dalam telaga ketika perang. Tengah-tengah perang ada telaga buta contohnya tak, jatuh dalam. Berundur-berundur atau ngelok-ngelok jatuh dalam telaga. Telaga tempat kita mungkin payah sikit dah kalau tempat contoh-contohnya negara-negara Arab dah. Ataupun kita jatuh gaung lah, senang. Jatuh gaung, jatuh tempat tinggi. Kerana nak mengelak akhirnya jatuh. Mati kerana jatuh daripada umpama telaga. Kira macam mana? Kira mati syahid juga. Walaupun dia kata tak ada kesan darah sekalipun. Pedang dok setuh pun madang je. Dia ngelok jatuh. Jatuh mati gitu. Okey. Au juhila ma mata bihi, ataupun dijahilkan akan apa sebab dia mati dengan ni kena pada sebab lah. Jahil, tidak diketahui, ai sababu ma mata bihi, sebab apa seorang tu mati. Tengok-tengok jumpa lepas daripada selesai perang, orang tengok dia mati. Mati ngapa ni? Mati kerana perang ke? Ke mati kerana sebab dia ni lemah jantung ke? Ke mati kerana sebab dia kena darah tinggi ke? Tak tahu contohnya kan. Tak tahu sebab apa. Tapi dia mati ketika dalam tempoh perang. Maka hukumnya dikira ikut zahir. Zahirnya mati dalam tempoh perang, maka dihukum dia itu orang mati syahid. Wa illam yakun, ghayah bagi dikira mati syahid ini, sekalipun lam yakun bihi atharu damin, tidak ada padanya kesan darah. Tak ada kesan darah pun. Tikang pun tak kena tikang, molek ada. Bodoh. Tapi mati dalam medan perang, hukumnya mati syahid juga. Habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, la asirun qutila sabran fa innahu laysa bi syahidin 'alal asahhi li'anna qatlahu laysa bi muqatalatin wala man mata bi ba'da tu dah, wala man mata ba'da. Bukan dha tu, kalau nuskah saya dha ni ba'da. Wala man mata ba'dan qidaihi wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirratun wa in quti'a bi mautihi ba'du min jurhin bihi, amma man harakatuhu harakatu madhbuhin 'inda inqidaihi fashahidun jazman wal hayatul mustaqirratu ma tujawizu an yabqa yawman aw yawmaini ala ma qala an-Nawawi wal Imrani. Kata pengarang rahimahullah, tidak. Yakni tidak dikira mati syahid tawanan yang dibunuh dengan ditahan makan minum. Maka dia bukan syahid di atas yang paling sahih, atas pandangan paling kuat bukan syahid.
Kerana bukan syahid apa? Bukan syahid dunia ni, syahid akhirat. Kaum muktamad dia syahid akhirat lah kira. Sebab seksaan mati dia tu sama macam ataupun lebih lagi berat daripada orang mati yang disebut dalam hadis, mati kerana ta'un, mati kerana mabtun, dah mati kerana terbakar. Kerana pembunuhannya bukan dengan membunuh, dan tidak orang yang mati selepas selesainya, mati lepas pada selesai perang dah. Walhal kekal padanya nyawa yang tetap, sekalipun dijazamkan kematiannya selepas perang itu kerana cedera pada dirinya. Adapun orang yang gerak yang disembelih ni guna hayah mazbuhah ni. Dia guna istilah hayah mazbuhah. Orang yang mana dia cedera tapi dia tu nyawa tu macam nyawa ikan bagi. Hayah mazbuhah. Gerak yang disembelih ketika selesai perang, maka dia adalah syahid dengan jazam, dengan pasti, tak ada khilaf. Nyawa yang tetap, nyawa tetap tu makna nyawa hak bukan macam nyawa ikan lah. Nyawa hak ada lagi tu. Nyawa hak mustaqirah dipanggil, hayah mustaqirah. Nyawa yang tetap itu adalah hidup yang diharuskan kekal sehari atau 2 hari atas apa yang dikatakan oleh Nawawi dan Imrani. Sekarang ni dia tafsirkan lagi. Jadi yang kita kata mati syahid dunia ni orang yang disebut tadi ciri-cirinya. La asirun, tidak tawanan, kutila sabran, yang mati kerana sabran. Sabran ni makna kerana ditahan. Mati kerana ditahan makan minum, tak beri apa, maka dia mati dalam tahanan. Kutila sabran, mati kerana tertahan makan minum dan seumpamanya. Khatu fa innahu laisa bi syahidin alal asah, itu tidak dikira mati syahid atas qaul yang asah. Tak kira mati syahid itulah. Jadi pengurusannya macam orang mati biasa. Dia kena mandi, kena semayang, kafan dan tanam. Pahala besar jugalah kalau dia tertahan kerana sebab dia menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab tidak dikira mati syahid? Li'anna qatlahu laisa bimuqatalah. Kerana pembunuhan atau kematiannya itu tidak dengan sebab muqatalah, bukan dengan sebab berbunuh. Bukan sebab berbunuh. Tak ada orang panggil perang tu. Mati kena tawang, bukan panggil perang. Jadi hukum ni dia berkait dengan lafaz dan makna bagi lafaz syahid tu sendiri. Wala man mata ba'da qidaihi, dan juga tidak dikira syahid orang yang mati selepas selesai perang. Habis dah perang bersuara dah. Rusia dan Ukraine mengumumkan gencatan senjata. Contohnya, berhenti dah, selesai dah. Akad bendera putih dah panggil. Maka mati lepas tu, tu tidak dikira. Dengan qaid mana? Wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirratun, dan masih tinggal bagi seseorang itu hayah mustaqirrah. Nyawa tu masih nyawa tetap lagi. Mana dia boleh hidup, boleh ada lagi. Sehari 2 hari lepas tu boleh ada makan minum. Lepas tu mati. Nampak tak? Ada luka adalah, tapi luka pun dia boleh hidup lagi. Dia bukan makna nyawa-nyawa ikan. Ghayahnya wa in quti'a bi mautihi ba'du tu ai ba'da zalika, ba'da qidai al-qitali, qutila bi mautihi min quti'a, walaupun diputuskan. Orang yakin, orang putus dah dia ni mati selepas perang, min jurhin, mautihi min jurhin, min tu muta'alliqun bi mautihi. Mati dia kerana sebab luka bihi yang ada pada dirinya diri seorang. Min jurhin bihi ai bil qatil. Okey. Jadi lepas daripada itu, katakanlah selesai dah perang. Selesai perang, boleh hidup, boleh ada, tapi lukalah. Luka ni tapi dia ada hayah mustaqirah, makna dia boleh hidup macam biasa gilah. Dia bukan nyawa-nyawa ikan.
Lawan bagi hayah mustaqirrah ialah hayah madbuhah. Ini istilah ni kita akan jumpa dalam masalah sembelihan. Macam mana nak kenal sembelihan tu boleh makan tak boleh makan. Nampak tak? Jenis pisah jatuh ni. Melih kali tu jatuh pisah. Jatuh pisah lagi tendang tu, tendang. Habis dengan tukang belih tendang. Habis tukang belih pisah tendang. Nak mari pula unggal orang lain tu. Lembu tu tengok hayah mustaqirrah ke tak lagi? Makna gagah darah, makna hidup tak lagi tu. Hidup secara mana? Makna kalau disembelih tu darah macuk. Makna dia ada hayah mustaqirrah. Tapi kalau dah kita melih pun darah dak macuk, darah neleh biasa. Makna tadi tu masa kena pisah litama tu ada dia hidup tu hayah mazbuhah dah panggil. Orang panggil nyawa-nyawa ikan. Makna kalau lok memang mapuh. Lok sekejap mapuh. Jadi hak kali kedua tu dak jadi lah. Mari pisah kali kedua tu tak jadi. Sebab apa? Kalau hak tadi tu dia telah menyebabkan luka bagi haiwan sehingga hayah mazbuhah, nyawa-nyawa ikan. Marilah pulak pisah sekali lagi tak jadi dah. Seakan sembelih bakar panggil. Sebab syarat nak sembelih binatang mesti hidup. Hidup tu hayah mustaqirrah. Nampak? Tapi kalau kita sembelih makna baru lagi, cepat-cepat ambil pisah, lepas tu sambung sembelih ataupun sembelih sampai putus orang-orang yang wajib putus dan ada tanda hayah mustaqirrah, makna dia gagah lagi tak, darah memacuk, maka boleh. Boleh, makna sembelihan tu halal. Tu nisbah binatang. Manusia nak kira mana? Nampak nak kira mana ni? Kadang iyalah tengok orang ni gagah lagi, nampak lepas walaupun luka ia boleh jari, boleh jalan, boleh apa, boleh usung, makna boleh makan. Ada hayah mustaqirrah tu. Kalau macam ni dia kata sini, maka orang ini kalau mati selepas daripada selesai perang dan masih ada hayah mustaqirrah, nyawa yang boleh tetap, walaupun lepas pada itu quti'a bi mautihi, orang putuskan, memang sepakat mengatakan dia mati kerana min jurhin, ai bi sababi jurhin, mati kerana sebab luka yang ada pada dia. Luka ni lepas 2-3 hari tu mati kerana sebab luka. Memang doktor kata ni sebab luka dah ni, luka dah boleh sembuh, luka dalam. Adakah dia dikira syahid? Tidak dikira syahid. Sebab dia bukan mati ketika dalam perang, walaupun sebab kematiannya itu kerana sebab luka dalam perang. Nampak? Okey, sekarang ni itu ada hayah mustaqirrah. Muqabil dia kata wa amma man harakatu madhbuhin, adapun orang yang hidup dia tu hidup nyawa-nyawa ikan. Dia perang dah ni, perang siapa letih kena luka banyak, habis perang, isytihar, selesai perang, orang pun cari-cari balik, hidup lagi dia. Tapi hidup memang tak ada harapan dah. Hidup hayat madhbuhah, hidup memang tak ada harapan dah. Maka wa amma man harakatuhu harakatu madhbuhin 'inda inqidaihi, ketika selesai perang, fa syahidun jazman, orang ini dikira mati syahid dengan sepakat. Dikira mati syahid juga. Okey, macam mana nak kira, nak kenal ni? Nak kenal macam mana hayah mustaqirrah? Wal hayatul mustaqirratu ma tujawwizu, iaitu hidup yang mengharuskan. Hidup yang mengharuskan, tujawwizu ayyabqa, bahawa boleh dia hidup, dia kekal, yauman au yaumaini, sehari atau 2 hari. Tu dikira hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah makna orang ni boleh hidup sehari 2 ni, boleh lagi hidup sehari 2 ni. Dikira hayat mustaqirrah tu. Orang yang boleh hidup lagi, orang ni kalau mati lepas tu tak dikira syahid. Jadi senangnya hayat mazbuhah ni makna orang nak nazuk lah, kita kata dah. Nazuk ataupun memang orang kutik dia tu tunggu mati. Orang kutik mayat ataupun badan dia tu tunggu mati. Kalau boleh hidup sehari 2, orang panggil hayat mustaqirrah ni, hak ni bukan mati syahid. Pahala kan? Pahala besar lah jihad fisabilillah tu. Tapi dia tidak diuruskan seumpama orang syahid ma'rakah. Ala ma qalahu Nawawi, mengikut apa yang berkata akannya oleh
Imamun Nawawi dan Imrani. Jadi ni kalau dalam ibarat dia panggil tabarri, sirah tabarri. Makna musannif kata mengikut Imam Nawawi dan Imam Imrani kata gitu lah. Tabarri makna boleh jadi pada diri musannif tu dia tak setuju, tapi hak mengikut Nawawi dan Imrani kata begitu. Okey. Jadi itu tengok dalam ni kata wal mu'tamad ma dzakartuhu anifa min annaha harakatun ikhtiyariyatun tujadu fihi 'inda qida'il qital sawa'un qutila batu ba'da yawm aw bain amla. Jadi mengikut Imam Nawawi dan Imrani dia meletakkan dhabit dia tu. Dhabit itu dengan boleh hidup sehari atau 2 hari. Itu dikira sebagai orang yang ada hayah mustaqirah. Jadi hak mu'tamad yang kata disebut oleh pengarang di sini ataupun oleh syarih dan juga muhasyi di sini, dia tengok hayah mustaqirah ni gimana? Makna orang tu lepas daripada perang dia boleh lagi gerak dengan pergerakan ikhtiyariyah. Boleh gerak sendiri. Boleh jalan dan seumpamanya, hak tu dikira hayah mustaqirah. Ada pun orang yang memang nazak dah tak lewat apa, itu dikira hayah mazbuhah. Sebab itu di sini Syekh Zainuddin Malibari didatangkan dengan kama, sebagaimana kama alama qalahu an-Nawawi, mengikut pandangan Imam Nawawi dan Imrani. Ala kulli hal, benda ini sebagai nak tentukan mana had hayah mustaqirah dengan hayah mazbuhah. Okey. Kemudian katanya wala man waqa'a bainal kuffar wala man waqa'a baina kuffarin faharaba minhum faqataluhu lianna dhalika laysa biqital kama afta bihi shaykhuna Ibnu Ziyadin rahimahullahu ta'ala wala man qatalahu ightiyalan harbiyyun dakhala bainana na'am in qatalahu an muqatalatin kana syahidan kama naqalahu sayyidu samhudi anil khadim. Kata dia, dan tidak orang yang masuk ke tengah orang-orang kafir lalu dia lari dari mereka, lalu mereka membunuhnya, kerana demikian itu bukan perang, seperti mana difatwakan oleh Syekh kami Ibnu Ziyad rahimahullah ta'ala. Dan tidak orang yang dibunuh oleh harbi secara curi yang menyelinap di antara kita. Naam. Namun jika harbi itu membunuhnya dengan tentangan, adalah dia syahid, seperti mana yang dinakalkan oleh Said Samhudi daripada Al-Khadim. Tengok. Kata dia sini, wala man waqa'a baina kuffarin. Ni tak termasuk juga dikira mati syahid man waqa'a baina kuffarin, orang yang berada di kalangan orang kafir. Waqa'a ni jatuh. Jatuh ni makna dia duduk ada di kalangan orang kafir. Contoh orang pun kalau zaman dulu orang lempar dengan main janik kan. Lempar dengan tu ayat bidah tu. Plastik besar tu. Tak. Okey. Tapi waktu masa perang kalau digunakan dengan contoh untuk masuk menembusi ke dalam kubu orang kafir, paksa kadang-kadang letak orang di atas plastik besar tu, main janik tu lepor je. Lepor daripada jarak jauh, sebab nak pergi dekat tak boleh. Dia nak masuk dalam tu, buka pintu kunci, pintu kota terkunci. Jadi terpaksa guna orang nak pergi dekat, memang benteng tu ramai. Jadi lambat. Akhirnya dia pun lastik daripada jarak jauh dengan main janik masuk orang tu. Hak tu masa perang tak apa. Hak ni orang tu duduk di kalangan orang kafir. Dia bukan makna dia sebagai berperang lah tu. Dia tiba-tiba berada dia di kalangan orang kafir, faharaba minhum. Lalu dia pun tengok orang perang ni. Contohlah dia pergi niaga. Contoh dia pergi niaga kat negeri orang kafir. Tiba-tiba di isytihar perang. Isytihar perang antara negeri kafir dengan Islam.
Maka dia pun kat dia orang tahu dah dia Islam kan. Dia nak lari lah, nak lari keluar. Perang Istihad dah, hidup dalam tu memang tak sama. Dia pun nak lari keluar, kena bunuh dia. Tak dikira sebagai orang mati syahid. Kaman waqa'a baina kufarin faharaba minhum faqatalu. Orang ni pun lari daripada mereka, lalu mereka membunuhnya. Li'anna dzalika laisa biqitalin, kerana itu tidak dianggap peperangan. Orang tak panggil perang tu. Dia mati tu bukan kerana perang. Dia mati kerana dibunuh dan lari sebab dia lari tu. Lari tu tak kira lah, tapi dia mati dibunuh. Okay. Kama afta bihi Syekhuna Ibnu Ziyad, sebagaimana memfatwa oleh guru kami oleh Ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Wala man qatalahu ightiyalan harbiyun, wala man qatalahu harbiyun ightiyalan. Dan tidak juga orang yang dibunuh akannya oleh kafir harbi. Ightiyalan, bunuh kerana apa? Ightial ni makna apa? Kita panggil istilah apa lagi? Bunuh ni. Serial killer ni panggil apa? Ightial. Orang upah. Atau kena khianat, dah kira lah. Sini terjemah apa sini? Dia terjemah dengan secara curi. Curi. Assassin. Assassin. Pembunuh upah. Ightial ni makna dibunuh, diupah bunuh. Orang upah bunuh, orang kafir upah bunuh untuk bunuh dia. Ightial. Ightial ni makna pembunuhan lah. Bunuh dengan apa? Dengan cara curi. Dia kata dengan cara curi sini. Ightial lah tu. Wala man qatalahu ightialan harbiyun. Kafir harbi bunuh dia, tapi bunuh secara apa? Bunuh curi. Dakhala bainana harbiyun dakhala bainana. Kafir harbi ni dia menyelinap masuk. Dia menyembunyi masuk dalam tentera ataupun dalam orang Islam, dalam kamp tentera Islam, dia pun bunuh. Bunuh secara senyap-senyap. Ni juga tidak dikira mati syahid. Tak kira mati syahid. Sebab apa? Sebab tak berlaku pembunuhan. Mana ada perang masa tu? Dia dua orang tu mana perang? Dia dibunuh. Tapi bunuh dia tu ialah pahala dia adalah kerana dia tu dalam meninggikan dan mengangkat agama Tuhan. Naam. Namun in qatalahu an muqatalatin, kalau dia bunuh, dia tu membunuh orang tadi, mati dia tu dengan sebab muqatalah, dia lawan. Tak sempat orang nak curi bunuh, dia sedar, dia pun berlawan, mati dia juga. Kalau dia mati kerana sebab berlaku kita kata pertarungan lah, an muqatalatin, dengan sebab pertarungan, kana syahidan, maka orang ni mati syahid. Mati syahid juga. Okey. Kama naqalahu as-Sayyid Samhudi 'anil Khadim, sebagaimana menukilkan oleh Sayyid Samhudi daripada Khadim. Khadim ni bila itlaq kena kepada Khadimur Rafi'i war Rawdah. Khadimur Rawdah dipanggil. Kitab Khadimur Rawdah ni bila sebut khadim tu merujuk pada Khadimur Rawdah oleh Imam Az-Zarkashi. Az-Zarkashi. Kemudian katanya wa kuffina nadban syahidun fi thiyabihi. Wallahu alam. Ada soalan tanya dhabit untuk perang yang diiktibar syarat untuk dapat syahid macam mana? Sekiranya peperangan sesama muslim, sebab beza sektor, adakah diterima atau tidak? Pertamanya, peperangan ma'rakah ataupun perang sabilillah ni mesti diisytihar oleh hakim. Hakim ni makna ketua negara. Ketua negara. Dalam zaman dulu makna diisytihar oleh khalifah. Khalifah isytihar. Kita isytiharkan perang melawan tentera salib. Contoh tak? Ada kemarahan tentera salib, maka diisytiharkan perang. Kerahkan segala orang-orang yang layak dan boleh untuk perang untuk keluar. Itu jihad fisabilillah tu. Jihad kerana sebab mazhab ataupun perang saudara ni perang yang mana kalau di pihak kita mempertahankan dia tak apalah. Tapi pihak yang salah tu sia-sia panggil. Bahkan dosa membunuh sesama umat Islam pula. Sebab itu
sewajarnya peperangan ini jangan ada yang terlibat. Walaupun berbalah, jangan ikut terlibat mana-mana pun. Jangan ikut terlibat dengan mana-mana pun. Sebab apa? Sebab dia bukan perang jihad fisabilillah ni. Ni jihad kerana apa? Kerana sebab berlainan mazhab, kerana sebab perkauman kadang, kerana sebab nak rampah kuasa dan seumpamanya. Ini kadang mati bukan li'i'la'i kalimatillah. Berperang bukan kerana meninggikan agama Allah. Jadi syarat yang utamanya, sebab syarat-syarat lain adalah mana mestilah dengan orang kafir, hatta ataupun orang mana murtad ataupun orang yang diisytiharkan. Jadi hak paling jelas ulama sebut ialah peperangan itu untuk mengesahkan kesyar'ian dia. Benda itu diiktiraf syarak, mestilah diiktiraf ataupun diarahkan oleh ketua negara. Nampak tak? Oleh ketua negara. Okey. Ada soalan? Tak ada Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.